Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi salati bi sawbil wahid. Situ bab yang ke-100. Bab yang telah datang ni pada menyatakan sembahyang dalam kain yang satu. Ketahui kiranya saudara kemudian sembahyang dengan menutup aurat itu wajib. Itu hukum asal ni. Ya, mana satrul aurat. Perempuan kadar dia, perempuan laki-laki kadar dia sempadan aurat. Sebagaimana telah diceritakan dalam bab fiqh kita dengan luas. Dan ialah satu syarat. Mana satu daripada syarat barang yang mengikat masyrut dipanggil syarat. Mana tak ada syarat masyrut tak. Apa masyrut? Semayang. Semayang kepada allazi syurita, benda yang disyaratkan. Mana ibadat yang mempunyai syarat-syarat. Ma yalzamu min wujudihi, mana barang yang lazim pada wujud dia, wujudul masyrut. Ya. Sedangkan dia itu bukan rukun. Masuk waktu menutup aurat dia bukan rukun semayang, tapi dia syarat. Man tak boleh masuk semayang kalau dia tak tutup aurat dalam keadaan dia ikhtiar. Kalau dalam darurah tu tadi lain pula, ya. Bermula semayang syarat dia menutup aurat itu wajib, dan ialah satu syarat daripada beberapa syarat sembahyang. Maka tiada sah semayang melainkan dengan menutup aurat, walau kana campur Arab pula walau adalah dengan sehelai kain sekalipun. Dengan dalil hadis ni dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan bunyinya an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitil Ummi Salamah mustamilan fi saubin wahid. Hasan sahih. Hadis hasan lagi sahih. Diriwayatkan daripada Umar ibnu Abi Salamah bahawasanya melihat ia akan Rasulullah SAW. Itu karamat sahabatnya. Karamat besar dia dapat melihat baginda SAW. Ya, kita dapat mimpi pun dah besar. Ini hati tak mimpi kena kejar rimau ini. Dapat melihat akan Rasulullah SAW, ya, sembahyang ia dalam rumah isterinya bernama Ummu Salamah. Hal keadaan dia berbalut dalam kain selai. Dia sembahyang tu balut kain selai kan, ya. Yakni dimasukkannya satu hujung kain dari celah ketiak, macam orang pasang ihram kan, di celah ketiak tu ke kanan, ketiak kanan, dan dinaikkan atas bahu kiri macam pakai ihram, naik balut situ, naik sini, jadi dalam selainya. Kemudian dimasukkan satu hujung yang sebelah lagi di dalam celah ketiak kiri, ya, masuk hujung tu selit lah tu. Dan naikkan atas bahunya yang kanan, kemudian dipertemukan balik dua hujung kain itu, lalu disimpulnya di dada dia. Ni kain panjang tu, ya, pusing atas tu, pusing kat itu. Kemudian ia pun sembahyang dengan demikian, ya. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Jabir dengan demikian itu. Ada Nabi dan Salamah Ibnu al-Aqwa dan Sayyidina Anas, Sayyidina Salamah Aqwa dan Sayyidina Anas dan Sayyidina Amr bin Abi Sa'id dan Ubadah binti As-Samit dan Abi Sa'id dan Kaisan dan Ibnu Abbas dan Aisyah dan Ummul Hani dan Ammar bin Yasir dan Talq Ibnu Ali dan Samir al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata Abi Isa bermula hadis Imran, ya, Ibnu Abi Salamah, hadisnya kedudukan hadis hasan dan sahih, hasan min tariq, sahih min tariqil akhar, mana hadis sah berhujah dengan dia lah. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lah, kuat dalam sahih kedua dia ada. Bukhari Muslim rawahu syaikhan, keduanya pada kitab Salah. Baik, kemudian menutup aurat dalam sembahyang itu apa hukumnya pula? Tiap-tiap Nabi buat semua ada hukum dia, mengajar umat, ya. Ya saudaraku, dengan hadis masalah 100 menunjukkan wajib menutup aurat dalam sembahyang. Jadi kalau dengan sehelai kain sekalipun,
Ya, walaupun selaika kain menuntut antara laki-laki, iaitu ma baina surah wa rukbah, ya, antara pusat dan lutut. Aurat kita tu mazhab Syafi'i antara, ada pun pusat dan lutut tu bukan aurat, ya, pusat dengan lutut bukan aurat, antara tu aurat. Tapi oleh kerana tak sempurna menutup ma baina tu, maka kena juga tutup pusat dan lutut, maka dia panggil wajib wasail. Dia ada peringkat tu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia pun jadi wajib pula. Dia kena tutup, mana pusat dan lutut kena nak menyempurnakan aurat, iaitulah antara pusat dan lutut tadi. Itu nisbah kita dalam sembah bayang dengan Allah Ta'ala. Kalau nisbah dengan perempuan ni Nabi kena tutup, ya. Laki-laki dia belenging dengan perempuan dia kena tutup macam tu juga. Mana aurat dia kena jaga. Allah. Yang perempuan dalam sembahyang semua badan, melainkan muka dan tapak tangan. Kaki dia kena jaga. Kadang-kadang dia tak perasan, dia sembahyang, dia sujud, dia kaki terbuka. Bawang tu dulu kadang-kadang dia cermat. Dia sembahyang tu kan, dia buat telekong dia macam karung goni tu, karung ni. Dia jahit bawah, dia mati. Dia duduk dalam tu. Dia bergerak apa pun macam mana pun, kaki dia tak terbuka. Tu pandai ni. Kadang-kadang kita singkat tangan, sujud sampai kaki dia terbuka, tak perasan. Jadi batal sembahyang. Kemudian dagu tu, muka, sepadan muka mana? Sini, man batil sya'r, sini azzakan sini. Dia akan tutup. Ini kadang-kadang dia lalu duduk bawah ni, ini terbuka. Sebab kena pakai 3 segi tu, kan tutup tudung tegik ke depan. Ya, semua aurat. Sebab untuk seluruh badan kecuali muka. Bila muka, mana sepadan muka? Muka mana muka? Ni, muka ni. Tu tak kenal tu. Sepadan muka mana? Ni ya, ni. Tu jari kau. Badan muka mana ni? Tempat tumbul rambut, man batu sya'r. Kemudian sini azzakan, ada dia punya apa ni, dagu ni, ada misal sendi ni. Kena pula sini pula daripada apa, mahalut tahzib. Orang Arab kan biasanya kalau perempuan bila ambil semayang kan dia akan selak ni, ada gambut kecil kan. Jadi gambut kecil ini khilaf ulama ni. Setengah kata masuk hadur ra'si, kena setengah kata masuk hadul nura wajhi. Kalau masuk had muka pakai kaul tu, kalau tak masuk tak sah tu. Ya, jalan ringkas dia orang kerat snap. Tempat tu mahalut tahzib dia panggil. Kalau kita ambil benang, kita letak benang sini, kita tarik dekat atas sini, yang ni turun sini. Tu sempadan muka. Ya, jangan terbuka. Kalau perempuan dengan wayang kan tutup. Sini kan tutup semua tu. Ya. Baru dipanggil tu aurat perempuan dalam sembahyang. Kalau luar sembahyang satu badan. Apabila ada fitnah, kalau perempuan dia orang tengok sekali, nak tengok 2 kali, wajib tutup. Tu fitnah. Bukan fitnah dia buat lagi naik lori kan. Dia tengok sekali dia air. Dia kata air dah, tu mana dia tu. Comel kita akan tutup. Ya. Itu kaul 4 mazhab. Tapi kalau tidak, mana muka dan. Tapi kalau kau ulama tafsir, muka tempat tangan tu dia benar buka. Ya. La yubdi zinatahunna illa ma zahara minha. Orang perempuan tak dibenarkan menunjukkan perhiasan dia melainkan barang yang zahir. Apa yang zahir? Al-wajhu wa kaffain. Muka dan tapak tangan. Itu pendapat ulama tafsir. Tapi 4 mazhab termasuk Imam Syafi'i sendiri, wajib tutup semua. Ya, apabila kalau orang pandang ada perasaan. Tapi kalau tengok macam asam boy, tak apa, tu lain. Ya, dia tengok muka pun dah perut, dia kan tengok macam takut. Ya, itu setengah ulama kata tak apa, tu banyak khilaf tu lah. Situ ada khilaf banyak. Tapi jalan terbaik tutup ajalah, lebih senang kan. Ini bukan tutup kes tanah Arab berdebu kan. Debu maksiat dalam perut kau tu dia tutup. Ya, takut gerah. Perempuan dengan lelaki macam ikan dengan kucing kan. Habis tu. Bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada tabi'in dan lain daripada mereka itu, dan berkata mereka itu tiada mengapa semayang dalam kain selai. Ya. Dan telah berkata setengah daripada ahli ilmi, semayang seorang lelaki pada 2 helai kain, mana kain pinggang satu, kemudian kain tutup, satu di pinggang dan satu di badan, bersarung atau berselimut atau sebagainya lah. Mana yang bawah tutup. Cuma aurat dipandang daripada dan atas, macam khuf daripada bawah. Ya. Mana kalau soal semayang,
Dia sembahyang, biasa rumah dulu kan lantai papan kan. Dia lantai papan tu jarang kan. Kadang-kadang dekat satu anak jari kecil, jarang. Jadi dia sembahyang, dia tak pakai sejadah. Kan, dia sembahyang, tiba-tiba orang bawah mengintai. Apa hukum diintai? Haram hukum dia. Kita sembahyang sah tak salah. Ya, itu sebab dia tak tengok aurat daripada bawah, dia ke atas. Lepas tu kalau dia sembahyang belenging, Rasulullah SAW tadi tutup kan, balut. Dia kalau sembahyang dia belenging, pakai kain je, badan pula gemuk kan. Kalau ikat kain, tulang belakang macam terorong nampak. Sekiranya kalau orang pandang pada atas nampak sampai kepada had bawah pusat, maka tak sah sembahyang. Ya, tak sah sembahyang. Kalau orang macam tu kita nampak, kita ambil sabut cucuk nampak ni. Orang hajar menghadap Tuhan belenging pergi Melaka bukan main pakai baju mahal, baju RM1,000 ke. Ya, nak menghadap Tuhan buat belenging senonoh apa. Jadi maknanya apa, tutup habis. Setengah dia mengatakan kena 2 helai, tapi ikut daripada zahir hadis sahih ni selai pun tak apa, jadi tutuplah balut. Ya, biasa kalau orang sujud pula kan, orang sujud kan, kalau kita tengoknya bawah nampak atas dia punya apa, untuk sikit tu, itu tak apa bagi dia, tak apa, bukan aurat, kita jangan tengok lah. Lebih selamat pakai seluar panjang dalam tu kan. Dan satu lagi masalah, menutup aurat dalam sembahyang dengan berapa kain dan yang afdalnya. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, adalah pada hadis dalam masalah 100 ini menunjukkan harus sembahyang dalam kain yang satu. Maka ini tiada khilaf padanya, melainkan barang yang dikayatkan orang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, hikayat dia, wahukiyah dia tak kuat. Dan tiada aku ketahui sahnya. Jadi pendapat tu tak apa, nak tahu dia punya kesahihan, ya, maklumat daripada Ibnu Mas'ud. Tak jadikan hujah itu. Dan telah ijma' sepakat segala ulama' akan bahawasanya sembahyang dalam kain 2 helai itu lebih afdal lah. Ya, jadi Nabi buat tadi. Nabi jangan. Nabi buat di bayanil jawaz, selain hukum. Ya, Nabi menyatakan satu-satu benda tu bukan saja tu, itu semua adalah li bayanil jawaz, menyatakan keharusan. Ya, agar belakang tak timbul, ya pakai satu boleh tak? Nabi buat tu boleh atas kadar tu. Ya. Maka itu satu dia panggil waktu kerana ketiadaan kain lain. Ya. Tidak ada pun sembahyang Rasulullah SAW dan sembahyang SAW bahawasanya sembahyang Rasulullah SAW dan sembahyang sahabat radhiyallahu anhu dalam kain yang selain apa, iaitu pada satu waktu, bukan semua. Ya, ketiga-ketiga kadang-kadang mungkin kain tak kering ke, atau tinggal selai kerana ketiadaan kain lain, dan pada satu waktu pada berkain tetapi kerana menerangkan harus tu li bayanil jawaz panggil. Ya, kerana ada benda Rasulullah tegah, tiba-tiba Rasulullah buat sekali, benarnya benda tu bukan tegah haram, itu tegah makruh. Itu kaedah ulama istinbat hukum tu. Dan jika tiada, maka dengan 2 helai pakaian itu lebih afdal. Apa nak afdal? Aksaru sawaban, terlebih banyak nisbah pahala dia. Kemudian masalah semayang nampak aurat dari belakang waktu sujud, sini ada tuan. Apa hukum? Ya, semayang orang tunduk belakang nampak. Pada masalah ini dapat kaedah ulama daripada hadis tadi, akan aurat nampak dari bawah tiada batal sembahyang tu. Tanda tu surat apa? 38. Masalah 103 juzuk betul. Wah, habis mungkin. Kalau andanya tuan-tuan jawab juzuk yang berapa ni? Juzuk 34, juzuk yang ketiga, muka surat 38, masalah 103. Bahawasanya kalau tengok daripada tepi nampak tak batal sembahyang. Ya, daripada bawah tak batal. Kalau daripada atas batal. Kemudian masalah 103, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana Allahumma salli ala Muhammad wa inna khairan. Alhamdulillah.